Terima kasih Tuan Yang Bertua. Terima kasih Yang Bertua. Saya bangun untuk mengambil bahagian dalam usul yang dicadangkan tadi oleh Yang Berhormat Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Saya mengambil bahagian dengan menyatakan dengan jelas bahawa kami membantah usul yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Kami menentang usul ini atas sebab-sebab berikut. Yang pertama, sungguh pun kami boleh bersetuju dengan pandangan Yang Berhormat Menteri bahawa memang kerajaan prihatin dan menyedari tentang kenaikan mendadak harga minyak dan juga fenomena kenaikan harga ini. Tetapi kami rasa bahawa kerajaan memang tidak memahami dan memang tidak sedar tentang impak dan masalah yang dihadapi oleh rakyat ekoran kenaikan harga minyak yang diumumkan sebelum ini. Seperti yang sedia dimaklumkan oleh Tan Sri Yang Bertua, kenaikan harga minyak sebanyak 40 hingga 63% merupakan satu rekod kenaikan yang tidak pernah dilihat sebelum ini. Boleh kita, kalau kita nak bangga bahawa Malaysia sudah masuk ke Guinness Book of World Records kerana kenaikan harga yang paling tinggi di antara semua negara di dunia. Saya tahu Yang Berhormat Menteri senyum kerana beliau memang tahu bahawa kenaikan minyak adalah paling tinggi kalau dibanding dengan negara lain. Mana ada negara-negara barat, ada negara lain yang mempunyai ekonomi yang membangun, ekonomi yang maju, menaikkan harga minyak sebanyak 63%. Cuma Malaysia yang boleh mencapai dan mencipta rekod sedemikian. Janganlah sebut tentang negara-negara seperti Myanmar lah. Please lah. Jangan sebut negara Myanmar. Kita tak mau banding dengan Myanmar. 63% ini telah mencerminkan bahawa kerajaan tidak ambil berat tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Dan kita boleh lihat kesannya. Kesan yang dihadapi oleh rakyat ekoran kenaikan mendadak 63% ini. Yang pertama ialah kenaikan harga barangan. Secara langsung daripada kenaikan harga minyak, kenaikan harga barangan. Berikutannya juga ialah kenaikan harga petrol. Kerana bila kita nak cakap tangki penuh, sebelum ini kita mungkin untuk kereta-kereta kancil untuk penuh RM70 lebih. Tapi sekarang oleh kerana kenaikan mendadak seperti ini terpaksa membelanjakan wang berlebihan RM30 setiap kali tangki penuh. Dan kalau kita melihat dari segi perbelanjaan petrol untuk setiap bulan, sekurang-kurangnya kita boleh lihat bahawa tambahan perbelanjaannya ialah sekurang-kurangnya RM200. Sekurang-kurangnya RM200 sebulan. Ini bukanlah satu jumlah yang kecil. Kalau kita melihat tentang masalah yang dihadapi oleh peniaga-peniaga, ia adalah lebih tinggi daripada itu. Dan apakah reaksi daripada pihak kerajaan? Kalau sekadar memberikan rebate RM625 setahun, saya rasa ia memang tidak mencukupi. Macam mana rebate RM625 setahun boleh bantu yang makan gaji dan juga peniaga-peniaga kecil. Dan itulah sebab saya sebut tadi bahawa memang kerajaan nampaknya tidak dapat memahami tentang apa yang telah berlaku selama ini. Dan oleh kerana tidak dapat memahami, kami macam mana boleh menyokong langkah-langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkan beban ke atas rakyat yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, makanan dan komoditi agar kesejahteraan hidup rakyat terus terjaga. Mana kesejahteraan minyak boleh, kesejahteraan rakyat boleh terus terjaga bila harga minyak sudah naik Batu begitu Pahat besar. bangun ya, Wan. Jangan, biarkan saya habis dulu. Nanti saya tak dapat habis. Sikit saja. Ya, bila saya Mau habis akhir penjelasan. ucapan, saya akan bagi. Dan di sini kita nak lihat adakah beban kewangan ini dapat dikongsi bersama-sama. Kita nak tanya. Yang pertama, Yang Berhormat Menteri telah sebut tentang gas subsidi yang diberikan. Betul, perlunya untuk membuat penstrukturan semula. Tetapi mengapakah penstrukturan semula tidak
merangkumi IPP, tidak merangkumi independent power producer dengan izin atau penjana kuasa bebas. Dan janganlah sekadar senyum saja. Kita nak lihat tindakan. Kerana kita lihat Yang Berhormat Menteri senyum, yang senyum lebih lebar ialah IPP. Kerana mereka tak kena langsung. Sekarang semua rakyat jelata muka masam, muka muram. Tapi yang senyum lebar bukan sahaja Petronas tetapi juga IPP. Dan di sini kita tak faham. Seperti yang telah dinyatakan dalam jawapan yang diberikan oleh Petronas, bahawa subsidi gas yang diberikan oleh Petronas sehingga sekarang ialah melebihi 60 bilion ringgit. Di mana sebahagian besar diberikan kepada IPP. Untuk tahun lepas, kalau ikut angka yang diberikan oleh Petronas, IPP mendapat 6.5 bilion ringgit gas subsidi. Tenaga hanya 5 bilion saja. Daripada keseluruhan 15.3 bilion subsidi gas yang diberikan oleh Petronas kepada semua sektor. Dan kita hendak bertanya, Tan Sri Yang di-Pertua, kerana itu isu penting. Kalau seperti yang disebutkan tadi oleh penyokong bahawa itu beban mesti sama-sama dijinjing, yang kita lihat yang cincang canja, yang dijinjing, bukan yang dijinjing ini hanya rakyat jelata, tapi yang kena cantas ialah rakyat jelata. Yang terlepas ialah IPP. So kita nak tanya, mengapa subsidi masih terus diberikan kepada IPP? Mengapa IPP tidak dapat dikurangkan? Dan di sini kalau kita lihat dari aspek bekalan gas, bekalan gas pun kebanyakan diberikan khas kepada IPP dan tenaga. Mengikut anggaran yang diberikan sebelum ini, bahawa daripada bekalan gas yang diberikan oleh Petronas, 65% telah diberikan kepada Petronas dan juga IPP. 15% diberikan kepada syarikat-syarikat usaha sama bersama dengan Petronas. Hanya 12% diberikan untuk pengguna-pengguna lain termasuk kerajaan-kerajaan negeri. Sedangkan 8% dieksport keluar ke negara Singapura. Saya nak tanya, bolehkah bekalan gas yang sekarang diminta oleh banyak kerajaan negeri, bolehkah bekalan gas kepada IPP dikurangkan supaya bekalan ditambah untuk kerajaan-kerajaan negeri, dan dengan secara langsung dapat mengurangkan juga subsidi gas yang diberikan kepada IPP.